Sudah. Mana bawa ini sudah. Sudah Pak. Kata, sudah Pak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Istaqim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. Wal ahkamu fima dzukira, dan bermula hukuman al muradatu fima dzukira, yang dikehendaki pada barang yang disebut, pada tarikh yang disebut dulu. Tarikh bagi al fiqh kata ma'rifatul ahkam. Ahkam yang dikehendak di sananya sab'atun, ada 7. Kita tengok di dalam Hasyiah Nafahat tu ada sebut qauluhu al-muradatu fi ma dzukira. Dalam Hasyiah Nafahat dia katanya al-muradatu fi ma dzukira. Apa tu boleh sebagai dua, dia katanya wa'lam. Kita tengok di situ. Kalau tak ada pun dengan wa'lam annama ya'ti bihil mukallafu imma wajibun aw mandubun aw mubahun aw makruhun karahata tanzihin aw makruhun karahata tahrim aw haram. Wa'lam annama ya'ti bihil mukallafu, bahasa barang yang mengerja, yang mendatangkan dengannya oleh mukallaf, imma wajibun, benda yang kita buat, benda yang kita mengerja. Tak kira buat dengan perbuatan anggota ke, buat dengan mulut ke, atau dengan perbuatan hati ke, masuk semua. Perbuatan, perkataan, niat, qasad, tak masuk semua. Imma wajibun, imma masuk dalam wajib. Benda yang kita buat itu ialah benda yang wajib. Au mandubun, atau benda yang sunnah. Benda wajib seperti kita buat, kita mendatangkan dengan semayang 5 fardu, kita mendatangkan dengan puasa bulan Ramadan, maka diri semayang 5 waktu, diri puasa bulan Ramadan itu wajibun. Itu panggil wajibun. Adapun hukum dianya wujub. Hukum dianya wujub. Diri semayang semayang zuhur, kita katanya wajibun. Diri semayang zuhur wajib. Adapun hukum dia wujub. Jadi mana wujub? Lain daripada wajib. Wujub tu lain daripada wajib. Sebab apa? Sebab kalau wujub tu muta'alliq, dia panggil. Kalau semayang zuhur tu muta'alliq, maknanya hukum wujub. Hukumnya ialah wujub, bersangkut dengan semayang 5 waktu, semayang zuhur. Jadi hukumnya ialah wujub. Wujub tu panggil muta'alliq.
Hukum tu panggil muta'atu. Hukum ialah wujub. Nah, dia bersangkut dengan semayang zuhur. Maka semayang zuhur tu panggil muta'allaq. Diri muta'allaq tu panggil wajib. Nah, diri muta'allaq itu dia panggil wajib. Diri muta'alliq itu ialah wujub. Kenapa diri hukum? Ingat mudah katanya, hukum tu ialah masdar. Kalau ngaji sarah, masdar tu hukum. Nah, ada pun isim fa'il, isim maf'ul, itu bukan dia hukum, bahkan muta'allaq bagi hukum. Nah, tengok, kalau kita katanya au mandubun, apa dia misal tarawih. Tarawih, diri tarawih tu, diri semaya tarawih tu mandubun. Hukum dia ni an-nadbu. Nah, hukum dia ni an-nadbu. Mana an-nadbu tu muta'alliq, apa tu semaya tarawih tu muta'alliq. Mana tempat sakutan bagi benda yang disangkut dengan dia oleh hukum sunnah. Jadi hukum sunnah tu bersangkut dengan semayang tarawih. Maka semayang tarawih tu mandubatun. Nah, au mubahun, perkara yang kita mengerja itu ada kalanya mubah, au makruhun karahata tanzihin au karahata tahrimi. Nah, au haramun, artinya benda itu haram. Fahadhihi sittatun, maka itu 6. Summa likulli wahidin tarafan. Kemudian bagi tiap-tiap satu tu ada dua pihak, dua tepi. Tarafu fi'lin wa tarafu tarkin. Satu tepi, satu pihak sebelah buat, satu pihak lagi sebelah balik tinggal. Fasara isnai asyara, maka jadi 12. Jadi satu-satu tu ada sebelah balik buat, sebelah balik tinggal. Maka tiap-tiap tu jadi 2 dengan 6 jadi 12. Fa fi'lul wajibi wal mandubi mimma yusabu alaihi. Jadi benda wajib yang kita kata semada tu ada suruh, ada lari di satu perkara dia. Di semaya 5 waktu ada suruh buat, lari tinggal. Maknanya semaya zuhur ada 2 pihak. Pihak buat, pihak tinggal. Apabila kita semaya fardu zuhur, apa tindakan? Apa nak jadi? Apa boleh daripada kita semaya zuhur? Nah, apabila orang itu tak semaya zuhur, apa tindakan dia? Nah, dia ada sebab dia setiap satu tu ada 12. Nah, ada 2 tepi. Tengok. Jadi maknanya kalau tilik kepada benda wajib, kalau kita buat mengerja benda wajib, kalau kita mengerja benda sunat, itu masalah perkara yang diberi pahala. Wa fi'lul haram wal makruh tahriman, karahat tahrim. Nah, wa tarkul wajibi mimma yu'aqabu alaihi. Yang mengerjakan benda haram, mengerjakan benda karahat tahrim, mengerjakan meninggalkan perkara yang wajib, itu maksud benda yang diseksakan, berdosa. Jadi maknanya kalau kira sebelah balik dapat pahala, maknanya pahala tu dapat daripada kita mengerjakan benda wajib, pahala dapat daripada kita mengerjakan benda yang sunat. Kalau nak kira sebelah balik berdosa pulanya, mudah katanya kita dengan sebab mengerja akan benda haram, mengerja akan benda karahatut tahrim, mengerja meninggal akan benda yang wajib. Itu sebelah balik berdosa, kan? Sebelah balik berdosa mana buat benda haram, buat benda makruh karahatut tahrim, dan tinggal akan yang wajib. Itu kepada berdosa. Wal baqi la yusabu wa la yu'aqabu alih. Dan yang tinggal lagi itu tidak ada pahala, tidak ada siksa. Mana? Buat benda makruh karahatat tanzih. Benda makruh karahatat tanzih, kalau buat tak ada pahala, tak ada seksa. Kalau mengerja pun tak ada pahala, tak ada seksa juga. Nah, lepas tu tinggal akan benda yang wajib. Tidak ada seksaan di atas, tinggal akan benda yang wajib. Tetapi kalau buat benda di atas, tinggal perkara yang sunat. Kalau benda yang sunat sebelah balik buat ada pahala, sebelah balik tinggal tak ada denda. Nah, kita ambil satu-satu. Jadi maknanya wajib. Wajib kalau buat didapat pahala, kalau tinggal buat dosa. Nah, sunat kalau buat dapat pahala, tinggal buat tak mengapa.
Benda sunat gitu kan. Kalau tak buat, tak mengapa. Mana tidak ada seksa. Tidak berdosa lah mudah katanya. Apa tu? Kalau benda haram, buat, ada dosa, tinggal tu ada pahala. Kalau tinggal tu kerana larangan Allah. Apa tu begitu juga karahatan tanzih. Apa tu tinggal lagi nya benda mubah. Buat pun tidak ada pahala, tinggal pun tidak ada seksa. Summal wajibu wal mandubu in istakmala syuruta wal arkan fayuhkamu bi sihhatihima wa illa fa bi fasadihima. Katanya summal wajibu wal mandub, kamanin benda wajib dan benda sunat itu kita mengerjakan keduanya. In istakmala asyuruta wal arkan, kalau cukup syarat rukun maka dihukumkan dengan sah. Benda yang wajib, benda yang sunat, sekiranya kita mengerjakan dia serta cukup syarat dan rukun, maka dihukumkan dengan sah. Lepas tu benda wajib dengan benda yang sunat, sekiranya kalau kita mengerjakan dia tak sepenuh syarat, tak sepenuh rukun, atau tak sepenuh mana-mana satu, maka hukum dengan fasid. Sebab tu katanya semayang, nak sah semaya fardu, semaya sunat ke masalah, tak payah nak risau, sepenuh syarat, sepenuh rukun sudah. Batas semaya di mana? Batas semaya dengan batas semaya fasid semaya, fasid umum daripada batang. Fasid semaya itu dengan sebab tak sepenuh syarat atau tak sepenuh rukun. Maknanya sebelah balik, kalau benda yang haram, benda yang haram untuk kita nak lepas tu semata-mata kita tak buat. Masalah dapat pahala atau tidak tu lain kira. Semata-mata benda yang haram. Benda yang haram dia haram kita buat, wajib kita tinggal kan. Wajib kita tinggal seperti bercuri. Bercuri itu haram dibuat. Lepas tu kalau tak buat, dapat pahala atau tak dapat pahala tu, tu tengok. Kalau dia tinggal curi itu kerana ingat kepada larangan Allah, maka dapat pahala. Tapi kalau dia curi, dia tak curi itu dengan sebab dia malu ke masalah, atau dengan sebab ada orang nak tengok ke dia malu, maka dia pun tak curi. Maka itu semata-mata itu lepas daripada berdosa, tak dapat pahala kan. Tak dapat pada hanya lepas daripada dosa. Jadi maknanya nak tinggal daripada benda yang haram, tinggal benda yang haram itu tilik semata-mata nak lepas daripada nak masuk dari katanya tinggal benda haram tu semata-mata kita tak buat tu lepas. Walaupun kita buat, orang itu tinggal benda haram itu kerana malu kepada manusia, bukan kerana takut kepada Allah tu tidak. Sekalipun lepas dia daripada daripada sakut dia dengan benda haram. Walaupun dia tinggal dengan secara tak minat ke masa lepas dia. Tapi nak dapat pahala tu kalau dia ingat kata ini larangan Allah, sebab tu dia tak buat. Dia patahkan diri dia tu kerana larangan Allah, itu dapat pahala lah. Wal ahkamu al muradatu fima dzukira sab'atun ila 7. Hukum semuanya ada 7. Jangan fikir hukum taklif. Jangan fikir hukum taklif ni hukum syarak. Hukum syarak ia luar daripada hukum taklif. Ia luar daripada hukum taklif. Ini hukum syarak, adanya 7. Ni setengahnya bila ada 7, setengahnya ada banyak pada ni lagi. Tengok. Sab'atun, yang pertamanya al-wajibu. Mana wujubul wajib. Sebab wajib kita maklum tadi, wajib bukan kena tahu hukum. Jangan. Hukum dia adalah wujub, masdar dia tu an-nadbu, mandub bukan dia hukum, ialah hukum sebenarnya an-nadbu. Al-mubah tu ibahah tu hukumnya. Sebab kata tadi itu masdar itu ialah hukum, adapun wasaf isim fa'il ke isim maf'ul di sini, al-wajib isim fa'il, al-mandub isim maf'ul kan. Al-mubah isim maf'ul, mahzur isim maf'ul, makruh isim maf'ul sahih. Wasaf sifat musyabah batil isim fa'il, maka itu kena atas muta'allaq bagi hukum semua. Itu kena atas muta'allaq bagi hukum. Sebab wajib kena atas perbuatan yang kita buat tu, semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, kan.
Wal mandub seperti puasa hari Isnin Khamis, puasa itu bulan Syawal. Nah, mubah itu perbuatan semua. Nah, mahzur diri berzina, diri bercuri, makruh seperti makan benda baru masuk dalam masjid masalah itu kenata perbuatan semua itu kenata muta'alaq bagi hukum. Tetapi bukan maksudnya. Nah, bukan maksud di sini sebab dia mubtada dia mari itu wal ahkam jamak bagi hukum. Nah, jamak bagi hukum tiba-tiba katanya sab'atun badalnya al wajib. Wajib bukan dia hukum. Kenapa muta'alaq bagi hukum. Nah, wajib tu ialah muta'alaq bagi hukum. Tepat maknanya tengok semaya 5 waktu. Tepat sakutan bagi hukum wujub. Wal mandubu begitu juga mana sunat benda yang sunat. Mandub misalnya katanya puasa semaya tarawih, puasa Isnin Khamis, semaya tarawih itu kena atas diri mandub benda yang disunat. Nampak tak? Nah, adapun hukum bagi semaya itu semaya tarawih itu an-nadbu. Hukum bagi puasa Isnin Khamis ialah an-nadbu. Al-mubah pun gitu. Ibahah tu hukum. Nah, adapun mubah tu muta'alaq bagi ibahah. Al-mahzur, al-hazru, hazrul manzur. Mahzur tu mana al-mamnu' wa huwa al-muharram, benda yang diharam. Wal makruh karahah tu hukum. Makruh tu muta'alaq bagi karahah. Sahih muta'alaq bagi as-sihhah. Al-batil muta'alaq bagi al-butlan. Jadi wujub bagi wajib. Nah, al-mandub bagi al-nadbu. Semuanya ia sebenarnya dia yang kita dah panggil hukum taklif. Hukum taklif tu ada 5 kan. Nah, hukum taklif itu ada 5. Yang pertamanya wujub, sunnah, an-nadbu, al-karahah, al-hurmah, artinya at-tahrim, patut al-ibahah. Hukum tu, hukum taklif tu ada 5. Sebab kita semalam kita dah cara dah semalam tu bahwasanya hukum itu terbahagi kepada 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, semalam kita dah sebut dah semalam tu hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, hukum wad'i itu ialah ada sesuatu tu jadi sebab atau jadi syarat, jadi manik, jadi sahih, jadi fasid. Itu panggil hukum wad'i. Lepas lain daripada itu panggil hukum taklifi. Hukum yang mana diri hukum tu ada memberati untuk buat atau memberati untuk tinggal. Nah, maka apabila kita tilik kepada katanya hukum taklifi, hukum yang ada keberatan untuk buat atau untuk tinggal, dia tak masuklah ibahah. Sebab dia masuk wujub, katakan ni kena buat. Nah, maka nak buat, suruh buat, lari tinggal. Kalau benda sunat suruh buat juga, lari tinggal juga, tetapi tidak jazam. Kalau benda haram tutup tinggal lari buat, tidak. Tutup tinggal lari buat. Mana gitu. Benda makruh pun gitu juga, tutup tinggal lari buat, tapi dengan secara tak jazam. Maka 4 perkara sini, wujub, an-nadbu, at-tahrim dan al-karah. 4 perkara ni ada taklif pada dirinya, ada keberatan. Adapun ibahah dia tak ada keberatan sebab dia tak paksa suruh tinggal, dia tak ada paksa suruh buat lagi. Dia tak ada menekan kita suruh buat, tak ada menekan kita suruh tinggal, tak semacam benda wajib tekan kita buat, benda sunat pun tekan untuk menekan ni kita buat juga walaupun tak jazim. Nah, kalau benda haram kita kena di atas kita tinggal, benda makruh pun kita kena di atas kita tinggal juga walaupun tidak putus. Maknanya 4 perkara ni panggil hukum taklif yang sebenar. Tetapi ulama bila hukum taklif tu ada 5, masuk ibahah satu lagi. Maka bila masuk ibahah tu panggil min babit taklif. Sebab tu hukum taklif ada 5.
Hukum taklif tu ada 5. Masuk ibahah satu lagi. Pada sebenarnya ibahah tak ada taklif, dia tak ada keberatan sebab dia tak ada paksa suruh tinggal, tak ada paksa suruh buat kan. Tinggal buat tu bersamaan di antaranya. Nah, kalau itu tidak ada keberatan pada bab ibahah. Tetapi ulama bila masuk dalam hukum taklif juga tu adalah taklif. Nah, masuk dalam tu semua. Sebab Nabi panggil katanya lain daripada benda yang jadi sebab, jadi syarat, jadi manik, jadi sah, jadi fasid tu panggil hukum taklif semua. Lain pada hukum wad'. Nah, maka lalu tu di sini musannif sebutnya al-wujub, al-nadbu, al-mubah, al-mahzur, al-makruh. Itu nak isyarat kepada hukum taklifi. Nah, hukum taklifi. Hukum syarak yang taklifi. Adapun sahih, batil itu isyarat kepada hukum syarak yang wad'i. Nah, hukum syarak yang wad'i sebab tu jadi 7, lepas tu banyak lagi lah yang tengok dalam kitab lain itu, tinggi-tinggi lagi tu sebut. Tengok. Jadi 2 yang kemudian tu masalah hukum hukum syarak yang wad'i. 5 yang atas tu masalah hukum syarak yang taklifi. Gitu. Lepas tu jadi hukum wad'i itu hukum wad'i itu yang semula katanya kada sesuatu itu jadi sebab atau jadi syarat, jadi mani', jadi sahih, jadi fasid. Nah, itu dikatakan benda hukum wad'i. Lepas tu di dalam Hasyiah Nafahat pun ada sebut sebab. Tengok dia katanya lamma tarakal musannif aradna dzikra ta'rifat tatmiman bil faidati fa naqulu as-sababu ma lazima min wujudihi wujudun wa lazima min adamihi al-adamu li zatihi. Sebab ni dia katanya ma lazima barang yang lazim daripada adanya. Wujudun lazim oleh ada. Kazawal seperti gelincir matahari. Artinya waib matahari pada waktu semaya maghrib. Nah, zawal sebab bagi wajib zuhur. Zawal itu sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Dengan maknanya kalau tak zawal tak wajib. Kalau tak zawal tak wajib. Supaya waktu maghrib kalau tak waib matahari tak wajib maghrib. Tak wajib. Kalau tak naik, tak timbul hilal Ramadan, tak wajib puasa bulan Ramadan. Sebab tu katanya ma laziman min wujudihi wujudun. Ada apa lazim daripada ada zawal, ada wajib zuhur. Ada apa dia? Ada ghaibatus syamsi, adalah wajib sembahyang maghrib. Nah, wa lazima min adami al-adamu. Dan lazim daripada tak ada dia, tak ada. Tak ada zawal, tak ada lah sembahyang zuhur. Tak ada lah wajib sembahyang zuhur. Sebab tu kalau kita tengok katanya tayamum itu syarat nak sah tayamum untuk sembahyang fardu tu apa dia syarat dia? Salah satunya kena tayamum di dalam waktu. Tayamum kerana darurah itu, tayamum syarat nak sah tayamum tu kena masuk waktu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau kita nak sembahyang zuhur, kita nak sembahyang zuhur, bila jadi wajib sembahyang zuhur? Bila jadi wajib sembahyang zuhur? Jadi wajib sembahyang zuhur tu di sisi zawal, kan? Belum pada zawal tak wajib sembahyang zuhur. Apabila tak wajib sembahyang zuhur, perlu ke tidak kita kepada taharah? Perlu ke tidak kita kepada taharah? Tak perlu kita kepada taharah. Sebab tu nak tayamum tak boleh lagi. Sebab ya tayamum tu ialah taharatud darurah. Tayamum tu ialah taharatud darurah. Mana dalam keadaan darurah saja boleh kita bertayamum. Kalau tidak ada darurah tak boleh. Kita nak guna tanah mesti kena guna air kan, kena ambil wuduk, kena mandi. Gitu. Maka apabila belum masuk zuhur, tak wajib lagi di atas kita sembahyang zuhur. Apabila tak wajib kita sembahyang zuhur, berhajat tak kita kepada tayamum? Tak berhajat. Lalu tu tak boleh nak tayamum belum pada masa zuhur.
Sebab tu ulama katanya syarat bagi nak sah tayamum kena masuk waktu dulu. Apabila masuk waktu zuhur tu ialah zawal. Apabila masuk waktu zawal, wajib di atas kita nak kena semaya zuhur. Apa nak semaya zuhur? Air tak ada, boleh tayamum. Nampak? Dibolehkan tayamum selepas pada wajib zuhur. Mana tayamum tak dibolehkan belum pada wajib semaya. Gitu. Nah. Wasyar mana? Kita laka-laka sikit wasyartu ma yalzamu min adamihi al-adamu. Syarat itu lazim daripada tak adanya tak ada. Tengok, tak ada wudu, tak ada solat, tak gitu. Tak ada wudu, tak ada taharah lah kita kalau kata wudu tu nama tayamum lah pula. Bila tak ada taharah. Lazim daripada tak ada taharah, tak ada wudu, tak ada tayamum, tak ada mandi, tak ada tayamum. Katalah. Maknanya tak ada taharah berhadas tu dah. Nah, sebab bagi syarat nak sah semaya tu taharah. Dah kan? At-taharatu anil hadas. Hadap sakadap ci kata dah. Nah, ma yalzamu min adami al-adamu, lazim daripada tak ada dia tak ada. Tengok, tak ada taharah, tak ada juga semaya. Mana tidak sah semaya dah kan? Mana gitu. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Dan tiada lazim daripada ada dia oleh ada dan oleh tak ada. Lazim daripada kita ada wudu, mesti tak kena ada semayang. Mesti tak ada semayang, tak mesti dah. Kalau kita ambil wudu, boleh jadi kita semayang. Kalau kita ambil wudu, boleh jadi kita tak semayang. Kita baca Quran, boleh jadi begitu. Itu syarat. Nah, lazim daripada tak ada dia, tak ada. Lazim kalau dia ada, tak mesti ada. Mudah kata begitu. Ada wudu, nah, kalau kita tilik kepada semaya, ada semaya, mestilah ada wudu. Ada wudu, tak mesti ada semaya. Tak ada. Nah, ada wudu, tak mesti ada semaya. Ada semaya pun boleh, tak ada semaya pun boleh. Itu panggil syarat. Wal mani'u ma lazima min wujudihi adamun. Wala yalzamu min adamihi wujudun. Wala adamun. Mani' seperti hai. Hai itu manik daripada solat. Nah, hai perkara yang menegah daripada daripada semaya. Nah, sebab kalau kita katanya orang perempuan yang datang hai, wajib tak ada atas dia semaya. Kira asal. Orang perempuan, nah, yang siapa masa yang akil balik, wajib ke tidak dia semaya? Wajib. Dengan wajib. Apabila kita katanya apabila zawal, wajib di atas dia semaya zuhur. Orang perempuan nah, wajib di atas dia tu semaya zuhur sebab dah sampai, dah masuk, dah hasil sebab. Tetapi dia nak semaya tak boleh sebab ada perkara yang menghalangkan dia daripada semaya. Apa dia? Haid. Jadi mana soalan katanya blok. Nah, soalan katanya apabila masuk zuhur, hukum zuhur tu mari cari dia. Nampak? Apabila masuk zuhur, hukum wajib zuhur tu mari cari dia. Tapi hai ni sekat. Jangan nak mari sini, kau dah ada. Soalan gitu. Nah, dia tu mana? Nah, soalan gitu. Jadi maknanya hai itu fa inna hai tengok. Mani lazim daripada adanya oleh tak ada. Ada hai tak ada semaya. Tengok. Ada hai tak ada semaya. Tapi wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamu, lazim tak lazim daripada tak ada hai. Kalau tak ada hai, tak mesti ada semaya, tak mesti tak ada semaya. Nah, itu panggil mana. Nah, bila. Nah, itu semuanya panggil hukum taklif, hukum wad'i. Tengok. Fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir sab'ati, ay bi anna hadha al-fi'la wajibun wa hadha mandubun wa hadha mubahun wa hakadha ila akhir sab'ati. Fal fiqhu, kembali kepada asas, sebab katanya al fiqhu ialah ma'rifatul ahkam.
ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, tahu akan hukum-hukum syarak. Nah, maka hukum syaraknya ada 7 mengikut sebut di sini. Maka dia katanya fal fiqhu, maka bermula fiqh itu ialah al ilmu bil wajibi, ni bi wujubil wajib. Nah, tahu dengan wajib oleh benda yang wajib. Tahu kata wajib semaya zuhur. Wal mandubi, nah al ilmu bil mandubi bil mandubi, dengan sunat benda yang sunat. Tahu dengan kata sunat sembahyang tarawih. Misalnya apa tu ila akhir sab'ati, yani kul ila akhir sab'ati, kata olehmu sehingga akhir 7. Nah, ay bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun ila akhir sab'ati. Nah, sehingga akhir 7 perkara itulah. Maknanya tahu dengan kata wajib bagi benda yang wajib. Kita tahu kata wujub bagi benda yang wajib. Tahu kata sunat bagi benda yang disunat. Tahu katanya makruh, tahu katanya karahah bagi benda yang makruh. Hingga akhirnya itu dikatakan al-fiqhu, mengikut tarikh jadi sebut dulu. Nah, fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi. Sini pakai makna wajib dulu. Nah, bukan wajib dengan makna wujub. Nah, sebab katanya ma yusabu di depan. Fal wajibu, maka bermula perkara yang wajib. Perkara yang wajib, seperti kata tadi, ialah perkara yang jadi muta'alaq bagi hukumnya wujub. Nah, tepat sakutan bagi wujub ialah benda wajib. Dengan mana benda wajib? Benda yang bersifat dengan sifat wujub. Benda yang bersifat dengan sifat wujub itu panggil wajib. Maknanya wajib itu tepat sakutan. Tengok. Fal wajibu min haitsu wasfihi bil wujub. Nah, maka benda wajib dengan sekira hakada al wajib tu kainan min haitsu wasfihi, dengan sekira bersifatnya sifat wajib bil wujub. Nah, benda wajib tilik kepada keadaan dia tu bersifat dengan wujub. Itu nak gaya kata hukum asli. Nah, hukum zati bagi benda dia, bagi wajib bagi benda. Nah, yang ada juga hukum zatinya seperti kita kata makan, tidur, masalah asalnya benda tu haram. Nah, sebab tu kita katanya kalau makan dia kena kait makan tu tidak diberi pahala kerana buat, tidak diseksa kerana tinggal. Tapi makan mana yang katanya tidak diberi pahala kerana buat, tidak diseksa kerana tinggal, makan sekiranya dia tu bersifat dengan ibahah. Tapi kalau makan bersifat dengan an-nadbu, lain pula lagi. Nah, makan tengok kita kata al-wajib. Cuba letak satu. Al-wajib apa? Sembahyang zuhur atau puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan sembahyang zuhur. Wajib apa panggil? Wajib kan? Benda yang wajib. Ada juga dia setengah-setengah bersifat dengan tahrim. Ada tak? Sembahyang zuhur tapi haram. Ada tak? Ada lah kan? Sembahyang zuhur puasa bulan Ramadan tapi haram. Ada tak? Ada lah kan? Ada perempuan yang haid, haram sembahyang zuhur, haram puasa bulan Ramadan. Sebab tu dia kait benda wajib sekiranya dia tu bersifat dengan wajib. Barulah katanya tarikh dia ma yusabu ala fi'lihi, diberi pahala kerana buat, yu'aqabu ala tark, diseksa kerana tinggal. Sembahyang zuhur bersifat dengan wajib tu. Nah, sembahyang zuhur kalau buat boleh pahala, kalau tinggal kena seksa kan. Tapi kalau sembahyang zuhur bersifat tak bersifat dengan wajib, bersifat dengan hormat, mana? Akas pula, tak kan? Sembahyang zuhur nisbah bagi orang perempuan yang dah tahid. Sembahyang zuhur tu bukan bersifat dengan wujud. Tak gitu. Sembahyang zuhur tu bersifat dengan apa? Dengan hormat. Tak gitu. Puasa bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan nisbah bagi perempuan yang dah tahid, dia tak bersifat dengan wujud tu, dia bersifat dengan hormat. Tak gitu. Nah, maka kalau kita kata puasa, sebab tu jangan dia kata begini. Nah, puasa bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan tu kalau buat boleh pahala, kalau tinggal kena seksa. Nah, jangan.
kena kata pada golek, kena tanggung gitu. Mengikut asal. Nah, puasa bulan Ramadan kalau buat boleh pahala, kalau tinggal kena seksa, berdosa. Apa tu? Kira asal. Hukum asal bagi dia. Dengan sebab ada juga aridi kedatangi seperti orang perempuan yang kedatangi haid. Puasa bulan Ramadan nisbah bagi dia tu bukan dia bersifat dengan wujud, bersifat dengan hormah pula. Supaya juga tak nanti orang haid. Kita tak ada wuduk kan? Nah, kita tak ada wuduk, tak ada tayamum, tak ada taharah. Nah, semaya zuhur bagi kita ni bersifat dengan haram juga kan? Bersifat dengan hormah juga. Sebab tu jangan ingat kata semaya zuhur ni puasa bulan Ramadan tu masalah kalau buat boleh pahala, kalau tinggal ada seksa. Boleh nak kata begitu tapi hukum asal, ingat kata hukum asal. Sebab tu dia katanya fal wajibu min haitsu wasfihi, dengan sekiranya bersifat olehnya, oleh benda yang wajib itu bersifat dengan hukum wujud. Nah, tilik pada dia tu bersifat dengan hukum wujud, jangan tilik kepada dia tu bersifat dengan sifat lain pada wujud. Benda wajib sekiranya kalau dia tu bersifat dengan sifat wujud, dia tu ialah ma yusabu ala fi'lihi, kalau ikhlas. Kalau gitu orang tasawuf nak kait lagi dah. Nak beri pahala kalau ikhlas. Gitu. Ma yusabu, barang yang diberi pahala ala fi'lihi, kerana mengerja akannya, akan wa yu'aqabu, dan diseksakan. Mana sepatut diseksa, bukan diseksa tu mana sepatut diseksa, mustahak diseksa. Ala tarkihi, datang meninggal akannya, kerana meninggal tak buat. Kerana tidak membuat akannya akan itu semaya zuhur, benda yang diberi pahala kerana buat semaya zuhur, dan diseksa kerana tinggalkan semaya zuhur. Kalau tidak kepada katanya semaya zuhur bersifat dengan wujud. Gitu. Lepas tu dia dalam katanya mawaqi'atun ala syai' wa huwa imma fi'lun aw qaulun aw i'tiqadun aw niyyatun aw azmun. Jadi maknanya segala perbuatan, tak kira perbuatan anggota zahir ke, perbuatan mulut, perbuatan mata, telinga ke, perbuatan hati ke, perbuatan fikir ke, masuk semua. Sebab i'tiqad pun ada juga i'tiqad yang wajib. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afi an ghairihi. Sebab ni katanya wa yu'aqabu ala tarkih, itu mana sepatut diseksa, tak mesti menyeksa sungguh. Pada gitu. Sepatut diseksa, tak mesti menyeksa sungguh. Sebab tu katanya wa yakfi fi sidqil iqabi, dan memadai pada pada benar sungguh oleh menyeksa. Wujuduhu, ada al-iqab liwahidin, bagi salah seorang, minal usati, daripada orang-orang yang deraka, ma'al afwi, serta ampun, min ghairihi. Ma'al afwi, serta ampun, min ghairihi, ghairi wahidin. Mana begitu. Jadi maknanya kalau orang katanya benda wajib, kalau buat boleh pahala, kalau tinggal ada seksa, kena seksa semua ke orang tak semaya. Padahalnya ada setengah tu orang tu tak semaya, seumur hidup dia tak semaya, semaya dekat-dekat nak mati dia. Tapi tak diseksa kerana tak semaya dia. Boleh jadi tak begitu? Boleh jadi. Sebab tu dia katanya wa yakfi fi sidqil iqab, memadai untuk benar kata ada seksa dah di atas orang tak semaya. Allah Ta'ala menyeksa akan orang yang tidak sembahyang zuhur. Masalah nak bagi katanya sungguh Allah Ta'ala menyeksa. Ada menyeksakan salah seorang, tak apa dah, panggil dah. Dia semacam kita katanya, mari makan nasi. Mari makan nasi sekali. Kita pun dah ni. Tapi untuk nak berlepas tu, kita masuk duduk juga, makan semulut dua, sudah. Untuk apa? Untuk berkata, ni saya makan dah. Nampak tak? Kita boleh masuk gitu. Maknanya Allah Ta'ala
menyeksa akan orang yang tak semayang fardu masalah. Allah Ta'ala menyeksa akan orang yang tak semayang fardu. Walaupun tak semua, tapi boleh panggil dah kata Allah Ta'ala menyeksakan orang yang tak semayang fardu. Walaupun ambil sore daripada ramai-ramai orang yang tak semayang fardu tu, ada beratus, ada beribu masalah. Ambil sore itu masuk neraka, menyeksakan atas nama kata tak semayang fardu. Lepas tu yang lain dimaaf. Tak bahu dah panggil ada menyeksa akan orang yang tak sembahyang fardu. Maknanya pada pihak menyeksakan orang yang meninggalkan benda yang wajib tak mesti semua. Mana katanya memadai untuk boleh panggil kata Allah menyeksa dah akan orang yang tak sembahyang fardu. Dengan cara menyeksa akan salah seorang daripada ramai-ramai orang yang tak sembahyang tadi. Nah, berarti yang lain ampun. Wa yajuzu an yurida wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Wa yajuzu dan harus juga kita pakai makna begini, an yurida wa yatarattabul iqabu, dan terjadi oleh seksa, sepatut diseksa ala tarkihi, datang kerana meninggal akannya akan ma tadi. Jadi untuk nak tolak daripada muskil tadi. Nah, untuk nak tolak daripada muskil daripada kata mata wa yu'aqabu ala tarki, diseksa kerana tinggal. Kita faham betul-betul kata diseksa kerana tinggal, mana setiap orang yang ada tinggal benda wajib kena seksa semua. Nah, setiap orang yang tinggal akan benda wajib kena seksa semua. Nah, tinggal satu kena seksa dah. Tak nanti banyak, tinggal semaya fardu zuhur sekali pun kena seksa dah. Sebab katanya diberi pahala kalau buat. Nak panggil buat tu tak nanti banyak kali, sekali pun panggil dia buat dah kan. Nah, sekali buat diberi pahala, dua kali buat dua kali beri pahala. Lepas tu wa yu'aqabu ala tarkihi, tarki tinggal buat. Kena tinggal berapa kali nak panggil tinggal? Tak semaya berapa kali nak panggil tinggal? Sekali pun panggil tak semaya dah kan. Nah, semua hidup orang ni tak semaya satu kali panggil tarkihi lagi. Sepatut diseksa. Nah, tengok. Ada orang tu semua hidup tu tak pernah semaya. Jadi mana yu'aqabu ala tarkihi. Nah, tarkihi itu mana tak buat berapa kali nak panggil tarki. Satu kali pun panggil tarki dah kan. Satu kali satu waktu lalu lepas dia tak semaya panggil tarki, diseksa. Tapi kalau kita tengok kepada dalil yang lain, bukan semua orang yang tak buat benda wajib kena seksa. Maka di situ ada muskil. Sebab tu musannif jawab katanya, sebab tu syarah jawab katanya, ini untuk nak tolak iskal daripada kata yu'aqabu ala tarkih itu kena tanggung dua makna. Satunya yu'aqabu tu mana nak bagi boleh panggil nama kata diseksa akan orang yang tak semaya, mana Allah Taala ambil pada seramai-ramai orang yang tak semaya tu, ambil seorang saja. Mari menyeksa atas nama tak semaya, mari seksa. Lepas tu yang lain lagi sepatut diseksa juga, tetapi Allah Taala maaf. Apabila ada seksa dah tu, mana katanya tak bohong lah tu ya. Nah, maksud katanya Allah Taala menyeksa akan orang yang tak semaya. Walaupun sore panggil kata menyeksa dah. Nampak tak? Kalau kita dia mau jemput kita mari makan nasi, mari makan sekali. Kita pun ada sibuk, ada kerja, kita dah kenyang, kata mari juga mungkin mari juga makan nasi. Kita masuk duduk, ambil satu suap pada mulut, basuh-basuh tangan, terima kasih lagi. Nah, makan dah. Dia nak kata apa lagi? Banyak, nak banyak tak ada, kita kenyang dah. Makan, mari makan. Kita pun ambil suap satu mulut tadi, ni makan dah. Nak kata apa lagi? Banyak tak ada, kita kenyang dah. Nampak? Lepas dah tu. Itu satu makna gitu. Maknanya yu'aqabu ala tarki, maknanya bagi ada seksa, tak mesti semua. Mana gitu. Jawapan yang kedua, dia kata boleh juga kita tanggung gini. Maknanya yu'aqabu ala tarki bukan katanya seksa semua, sepatut diseksa. Dengan makna kalau siapa dia mengerja tinggal benda wajib, sepatut diseksa. Sepatut diseksa. Nak menyeksa sungguh ke tak menyeksa, itu serah kepada Allah Ta'ala. Mana sepatut diseksa. Nampak tak? Sepatut diseksa. Kalau Allah Ta'ala kandak nak menyeksa, maka menyeksa tak zalim, tak salah,
Nah, kalau Allah Ta'ala tidak menyeksa, maaf, apa tak ada mengaku, mana sepatut diseksa. Apabila tak semaya, tidak mengerjakan benda yang wajib. Nah, wa yatarattabu al-iqab ala tarkik tu kama abbara bihi ghairu. Seperti barang mengibarat dengannya dengan ma oleh ghairul musannif. Nah, fala yunafi al-afwa, semuanya daripada huraian tadi itu fala yunafi al-afwa, maka tidak menafi akan ampun oleh Allah Taala kepada mereka yang meninggal benda yang wajib. Nah, kalau kita kata Allah Taala harus tadi mengampunkan segala dosa, kan? Nah, mengampunkan segala dosa pada syirik itu boleh mengampun semua. Sekiranya kalau Allah Taala mengampunkan semua orang yang tak mengerjakan sembahyang fardu, Allah Taala ampun semua. Boleh tak? Boleh. Lepas tu katanya tak sembahyang fardu kena seksa. Bukan mana kena seksa, sepatut diseksa. Sepatut diseksa. Seperti kita katanya apabila seorang itu terlekat hutang di kita, sepatut di atas dianya, wajib di atas dianya. Sepatutnya dia kena bayar. Sepatutnya kita kena terima bayaran daripada dia. Tapi boleh jadi kita nak maaf, tak bayar-bayar kita panggil ibrah. Sepatutnya kena bayar. Boleh jadi kita nak maaf. Mana gitu. Wal mandubu dan benda yang disunatkan. Kita boleh faham daripada sini sunat. Tengok. Min haisu wasfihi bin nadbi. Itu kait gitu semacam benda sunat dengan sekiranya bersifat dia dengan sunat. Jangan kata benda sunat bersifat dengan wajib, tidaklah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kita ambil satu, wal mandubu, benda yang disunat. Ambil satu, apa dia? I'tikaf, masalah. I'tikaf tu ialah mandub. Hukum dia ni an-nadbu, kan? I'tikaf tu tilik kepada dia bersifat dengan an-nadbi. Maka i'tikaf itu yusabu ma yusabu ala fi'li, diberi pahala kerana buat, wala yu'aqabu ala tarkih. I'tikaf tilik kepada keadaan dia itu bersifat dengan sunat, dengan an-nadbu. Maksudlah dalam takrif katanya ma yusabu ala fi'li, diberi pahala kerana buat, tidak diseksa kerana tinggal. Tapi kalau i'tikaf bersifat dengan hurmah, tak jadi takrif gini. I'tikaf. I'tikaf sekiranya bersifat dengan wujub. Ada juga kan? I'tikaf jadi wajib je tak? Ada lagi dengan sebab kita nazar. Dengan sebab kita nazar tu i'tikaf tu jadi wajib. Kalau i'tikaf bersifat dengan wujub, bukan takrif gini. I'tikaf kalau bersifat dengan wujub, kena ambil takrif dulu ni, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nampak tak? I'tikaf yang bersifat dengan wujub, dengan sunat, ni takrif dia. Masuk dah kata ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nampak dah gitu. Misalnya kita katanya sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Tiba hukum asalnya bersifat dengan an-nadbu. Bolehlah kita kata ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tapi kalau sembahyang tarawih bersifat dengan wujub, sembahyang tarawih bersifat dengan wujub, misalnya kata orang itu dia menazak, orang itu dia menazak, maka sembahyang tarawih tak boleh buat takrif, tak masuk kata ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu, kena masuk di sana. Kena masuk kata ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Kena masuk dalam tu kan. I'tikaf, i'tikaf kalau dia bersifat dengan hurmah. Kalau bersifat dengan hurmah, dia kena masuk dalam depan. Kena masuk dalam yang depan tu katanya ma yusabu ala tarkihi. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kena masuk itu. I'tikaf yang haram seperti sembahyang tarawih yang haram, seperti orang perempuan yang datang haid itu haram dia sembahyang tarawih. Sekiranya kalau dia sembahyang tarawih juga orang datang haid itu dia sembahyang juga masuk dalam
Maksud dah takrif mandub ni ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Betul. Sebab tu dia kait gitu. Benda mandub tilik kepada bersifat dengan sunat. Takut orang katanya apa faedah dia kata benda sunat, dia bersifat dengan sunat. Sebab dia nak jaga yang kita sebut tadi, benda sunat, i'tikaf. Kalau bersifat dengan an-nadbu, gini lah takrif dia. Kalau benda sunat i'tikaf, asalnya benda sunat, tapi kalau bersifat dengan al-wujub, bukan begini takrif dia. Betul. Tu mana kata tu faedah daripada sifat katanya min haitsu wasfihi, dengan sekiranya bersifat olehnya oleh al-mandub bin nadbi ma yusabu ala fi'lihi. Kalau ikhlas, betul kan? Kalau ikhlas, tu maklumlah. Yusabu diberi pahala ala fi'lihi kerana mengerjakannya. Maknanya dalam aisya'nuhu kadzalika, pesan dia begitu. Pesannya begitu. Kelakuannya begitu. Aisya'nu, kelakuannya begitu. Kadzalika, gitu dah. Buat boleh pahala. Ada ikhlas. Pesan dia begitu. Kalau tanya pesan dia begitu. Sya'nuhu kadzalika. Dan aisya'nuhu kadzalika, pesan dia begitu. Benda sunat semaya tarawih kalau buat boleh pahala. I'tikaf kalau buat boleh pahala. Pesan dia begitu. Cara dia begitu. Kelakuan dia pesan tu dah. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diseksakan kerana tinggalnya.